adik-adik. Saya Dr. Shu dari The Institution of Engineering and Technology Malaysia Local Network bersama rakan-rakan kerjasama kolaborasi kami dari Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur, iaitu Saya Dr. Yani. saya Kak Sarah. Saya Kak Lily. Saya Pakcik Nordin. Saya Abang Azwan. Saya Kak Ani. Dan saya Abang Fatah. Kami dari tim Ask Dr. Concrete. Pada hari ini, tim kami akan berkongsikan tentang Ask Dr. Concrete bersempena dengan Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia 2022 yang dijalankan bersempena dengan Bulan Kejuruteraan Ogos 2022 bertemakan merakyatkan sains, menginsankan teknologi. Okey, jom adik-adik kita nantikan apakah perkongsian dari tim kami. Jom! Kak Lily tahu tak kejuruteraan awam tu apa? Kak Lily tahu, tapi Kak Lily rasa biar Dr. Shu yang terangkan apa itu kejuruteraan awam. Okey, macam ni. Kejuruteraan awam ini adalah salah satu bidang kejuruteraan yang mana pekerjanya kita panggil sebagai jurutera awam. Kak Lily jangan salah faham Selalunya bila kita cakap pasal jurutera awam ni mesti ingat yang kerja kat mana Kak Lily? Dekat tempat pembinaan tu. You Yang pakai topi merah tu. You topi oranye kuning putih. Kita topi putih lah Kak Lily. Mesti ada masukkan doktor kan? Ya. Mana-mana topi ni? Ya betul. Topi putih ni topi apa Kak Lily? Ini dah topi jurutera sebenarnya Kak Lily. Oh, ya. Inilah Betul, topi betul, jurutera. betul, betul. Okey, jadi apakah bidang-bidang yang dirangkumi oleh seorang jurutera awam? Ada pelbagai bidang bukan bangunan sahaja. Okey, Dr. Shu nak terangkan. Pertama adalah bidang struktur dan bahan. Kedua, bidang pengangkutan. Kejuruteraan pengangkutan. Kita juga ada bidang kejuruteraan geoteknik, bidang kejuruteraan sumber air, bidang kejuruteraan alam sekitar. Kita melihat kawasan Gunung Ganam, Bukit Bukau. Okey, kejuruteraan geoinformatik, kejuruteraan remote sensing dan juga akhir sekali pengurusan pembinaan. Dah jelas? Boleh tak saya nak tanya doktor? Ya, Apa tu kejuruteraan juruteknik tu ya? Kejuruteraan geoteknik ni dia berkaitan dengan tanah. Kalau kita nak buat jalan raya ke, kan kita kena tengok struktur tanah. Betul. Nak buat bangunan pun kita kena tengok tanah tu kuat ke tidak. Jadi, kesemua bidang yang Dr. Shu terangkan tadi adalah berkait rapat antara satu sama lain. Wah, cantiknya. Kita kat mana ni doktor? Mesti ada yang tahu juga kan? Kalau Abang Fatah dan adik-adik perasan, kita sekarang ni sebenarnya berada di Bandaraya Kuala Lumpur. Oh, kita buat apa kat sini doktor? Adik-adik pun nak tahu ni. Sebenarnya, saya cuba nak tunjukkan, kalau adik-adik perhatikan, di Bandaraya Kuala Lumpur ni sebenarnya kebanyakan bangunan-bangunannya diperbuat daripada apa? Oh, saya pernah sampai kat KCC ni. Cantik, tinggi bangunannya. Saya rasa macam buat daripada batu. Adik-adik rasa kan? Betul kan? Batu kan? Betul batu, tapi sebenarnya nama kejuruteraannya adalah konkrit. Konkrit sebenarnya sebelum dia mengeras, dia adalah berbentuk dalam satu banjuhan yang basah. Okey adik-adik, telah tiba masanya. Abang Azwan, Kak Sarah, apa kita nak buat hari ni? Takkan Dr. congok je? Takkanlah kita nak duduk tercongok saja, doktor. Okey adik-adik sekalian, hari ini kita akan bercerita tentang 5 perkara. Yang pertama, kita akan bercerita tentang pengenalan kepada konkrit. Yang kedua, kita akan bercerita tentang demonstrasi bancuhan konkrit. Yang ketiga, kita akan bercerita tentang demonstrasi ujian konkrit. 3 je? Tadi cakap 5. Sabar dulu doktor. Kita ada lagi 2 lagi. Iaitu kita ada cabaran pecakan konkrit. Yang terakhir kita ada membuat binaan konkrit. Binaan apa tu? Rahsia doktor. Lepas ini kita tengok ya adik-adik. Adik-adik tahu tak perkataan konkrit itu berasal dari mana? Dr. Yani? Konkrit sebenarnya berasal daripada perkataan Latin concretus yang bermaksud mampat atau padat. Wah,
Wow, mampat atau padat. So ini semua adalah bangunan-bangunan binaan yang mampat dan padat lah ya Dr. Yani? Betul, betul. Dr. Shu tahu tak apakah dia binaan konkrit yang paling awal yang pernah dijumpai? Dekat mana? Kat bumi ni ke? Dekat atas bumi ni lah. Saya rasa macam saya pernah tahu. Adik-adik, cikgu-cikgu, tahukah binaan konkrit paling tua di dunia telah wujud pada sejak 12 juta tahun yang lalu? Lamanya. 12 juta. Tapi saya nak tanya pula Datuk Yani. Okey. Okey, apakah binaan yang 12 juta tahun itu? Nak tahu, yang awal-awal sekali dijumpai adalah sebenarnya binaan kubur. Kubur? Ya betul, kubur. Kubur. Ada binaan lain lagi tak lepas kubur tu? Ada. Ada aqueduct, ada Colosseum dan juga piramid. Piramid tu dekat mana ya? Dekat Kuala Lumpur lah. Ya ke dekat Kuala Lumpur adik-adik? Betul ke piramid dekat Kuala Lumpur? Betul ke? Bukan. Pandai adik-adik. Piramid dekat mana Datuk Yani? Di Mesir. Ya, di Mesir. Sarah nak tahu tak? Nak tahu apa tu Kak Ani? Penggunaan konkrit di seluruh dunia pada masa kini adalah bersamaan dengan 400,000 berat bangunan KLCC. Wah, menariknya. Kan? Betul tu. Adik-adik juga nak tahu penggunaan konkrit bersamaan 2 kali besi, 2 kali kayu, 2 kali plastik dan 2 kali aluminium. Menarik kan? Dr. Shu, boleh tak terangkan kepada kami semua bagaimanakah proses penghasilan konkrit terjadi? Alah kacang je. Okay? Konkrit dihasilkan melalui satu proses yang dinamakan penghidratan. Ia melibatkan 3 bahan utama dalam penghasilan konkrit, iaitu pertama, simen, kedua, batu baur dan ketiga, pasir. Ketiga-tiga bahan ini dicampurkan dengan air dan menghasilkan satu persamaan kimia, iaitu tricalcium silicate campur air. Air apa tu adik-adik H apa? H2O? H3O? H2O So campur dengan H2O akan menghasilkan calcium silicate hydrate dan juga calcium hydroxide. Wah, apa tu doktor? Bombastiknya ayatnya. Alah, senang je Abang Fatah. Simen adalah sejenis bahan yang terdiri daripada hablu-hablu halus. Dan apabila bahan simen ini dicampurkan dengan air, ianya akan menjadi paste. Kalau adik-adik perasan, bukannya macam paste tom yum kat rumah yang adik-adik masak tu. Tapi ini adalah paste simen yang berfungsi untuk mengikat kesemua bahan supaya menjadi satu binaan konkrit. Oh, macam tu. Okey. Selain daripada paste tu ada lagi 2 kan? Kita kasih dekat Apa dia Abang Fatah? Abang Fatah lah pula explain. Setahu saya untuk seterusnya tu adalah terbagi pada 2, iaitu pasir dengan batu baur. Pasir dan batu baur ni berfungsi untuk mengisi kelompokan daripada paste simen tersebut. Betul tak doktor? Betul. Lebih kurang 60 hingga 80% kandungan konkrit terdiri daripada bahan ini, iaitu daripada bahan batu baur dengan dan juga pasir. Okey? Oh, baru faham. Tapi korang lupa ada satu lagi bahan yang paling penting, Apa iaitu itu doktor? aktivator, bahan Oh. pengaktifannya, iaitu air. Oh, H2O tu. Ya, H2O. Tanpa air tak terjadilah proses ini. Tanpa air tidak berlakulah proses persamaan kimia yang telah saya terangkan sebentar tadi. Kakak-kakak, apa yang best sangat tentang konkrit ni? Kenapa dia selalu menjadi pilihan utama dalam pembinaan? Okey, kalau adik-adik nak tahu dan doktor nak tahu, konkrit mempunyai ketahanan terhadap serangan anai-anai. Dan yang kedua, konkrit mempunyai kekuatan untuk tekanan mampatan yang tinggi. Konkrit juga mempunyai merintangan terhadap api dan tahan lasak.
Dan ianya juga tahan karat dan tahan reput. Best kan konkrit ni? Best. Memang best. Abang Fatah, boleh tak Abang Fatah terangkan berkenaan komposisi dan nisbah bacuan konkrit? Tentu adik-adik nak tahu kan? Sekarang kita minta Abang Fatah terangkan. Okey Kak Lily dan adik-adik. Nisbah dengan komposisi konkrit ni senang je. Kita ada pelbagai grade konkrit berdasarkan nisbah, simen, pasir dan batu. Okey, tapi hari ini Abang Fatah akan terangkan yang ringkas saja untuk pengetahuan adik-adik dan Kak Lily. Okey. Kita ada grade 15, 20, 25 dan 30. Okey, semakin tinggi grade tu semakin kuat konkrit tersebut. Nisbah 124 adalah 1 bahagian simen, 2 bahagian pasir, 4 bahagian batu. Okey adik-adik, lepas ni Abang Fatah akan tunjukkan bacuan konkrit grade 20 di Makmal. Jom! Jom! Kita akan bantu konkrit dengan menggunakan nisbah 1, 2 dan 4. Apa itu 1, 2 dan 4? 1 untuk simen, nisbah 2 untuk pasir dan nisbah 4 untuk batu baut. Manakala air sebagai ejen pengikat menggunakan 0.8 daripada nisbah simen. Sekarang kita akan bancuh bahan konkrit secara kering. Masukkan batu baut. Kemudian pasir. Dan simen. Langkah seterusnya, kita akan menggaul konkrit secara kering sehingga sebati. Adik dinasihatkan untuk memakai pelindung keselamatan, goggle, mask dan sarung tangan. Sebati, bentukkan bahan konkrit kering seperti kawah gunung berapi. Kemudian, tambahkan air dan gaul hingga sebati. Air dimasukkan. Okey adik-adik, sekarang kita akan ke destinasi seterusnya iaitu di Makmal Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur untuk ujian runtuhan bersama dengan Abang Fatah, Kak Sarah dengan Pakcik Nordin rasanya. Jom kita. Okey, adik-adik, mari kita mulakan. Konkrit basah ini perlu dimasukkan ke dalam kun sebanyak 3 lapisan. Setelah lapisan pertama dimasukkan, lapisan ini perlu dimampatkan secara jatuhan bebas sebanyak 25 kali. Langkah ini perlu diulang sehingga ke lapisan terakhir iaitu lapisan ketiga. Setelah selesai, kita akan mengangkat kun secara menegak perlahan-lahan. Terbalikkan kun di sebelah sampel, kemudian ukur perbezaan ketinggian runtuhan.
Okey adik-adik, apabila kita menjalankan ujian peruntuhan ini, akan berlaku 4 kemungkinan jawapan kepada observation kita ke atas ujian tersebut ya. Pertama adalah jatuhan antara 0 ke 25 mm. Apabila jatuhan adalah dalam peringkat ini kita panggil bancuannya terlampau kering. Ia sesuai untuk pembinaan jalan raya. Untuk jatuhan antara 10 hingga 40 mm pula, ini kita panggil sebagai jatuhan yang sesuai untuk pembinaan foundation, iaitu asas ya. Dan antara 50 ke 90 mm pula sesuai untuk pembinaan reinforcement konkrit, iaitu konkrit bertertulang. Ini adalah satu jenis bancuhan yang dinamakan sebagai bancuhan normal. Dan akhir sekali, apabila jatuhannya terlampau tinggi melebihi 100 ml, ini kita panggil bancuhan yang mempunyai high workability, keboleh kerjaan yang tinggi, yang mana sesuai untuk general concrete structure. Ujian seterusnya adalah ujian Schmidt Rebound Hammer yang akan dilakukan sekali lagi oleh tim kami dari Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur yang akan diketuai oleh Abang Hazri kita. Abang Hazri, silakan. Seterusnya Abang Hazri akan tunjukkan eksperimen atau uji kajian seterusnya, iaitu uji kaji pantulan menggunakan pukul smack ataupun dipanggil rebound hammer ataupun rebound test. Jadi peralatan yang kita perlukan adalah rebound hammer ini sendiri, spesimen, valley caliper ataupun pembaris, serta batu pengasah, yang mana batu pengasah ni adalah datang sekali dengan rebound hammer ni sekali ya adik-adik. Jadi perkara yang pertama untuk kita lakukan adalah untuk menguji ataupun mengambil data dimensi spesimen yang hendak kita ambil. Caranya adalah dengan menggunakan valley caliper ini. Sama ada valley caliper ataupun pembaris biasa lah yang mana ada di rumah ya adik-adik ya. Kita uji dan kita ambil data dia. Kalau mengikut jadi 150 mm, kali tinggi pun 150 mm, panjang dia pun 150 mm. Data-data ini kita akan masukkan ke dalam rebound hammer ini. Kemudian langkah yang keduanya adalah kita meratakan permukaan sampel supaya permukaan ini bersih ya adik-adik. Dengan caranya dengan gosokkan secara perlahan menggunakan batu pengasah ini. Apabila kita bungkus hasil dengan permukaannya, kita bersihkan sedikit dan kita terus test menggunakan rebound hammer ini. Begini ya cara adik-adik ya, test ni. Letakkan rebound hammer ini tegak 90 darjah di atas sampel dan tekan sehingga bunyi meletup. Maka secara automatik data akan dipaparkan di skrin hammer ini. Adik-adik, siapa rasa dia kuat? Saya kuat. Saya lagi kuat. Okey, so kita tengok betul ke tenaga ni kuat? Okey, jom kita try. Okey, betul. Sini ya. Okey, kuat. Lagi. Sampai pecah. Lagi. Okey, okey. Okey, so tak apa nak kuat. Kita tukar lagi yang lagi kuat. Okey, apa pula? Okey. So, abang, kuat. Lagi kuat. Lagi. Lagi. Okey. Kuat tak? Kuat tak? Tak patah kan? Okey, tak kuat. Okey, so kita tengok pula. Ada yang cuba. Okey, so kat sini tengah. Kuat eh? Eh? Tak kuat. Tak kuat. Okey. Kakak, kenapa yang ini tidak pecah? Okey, so kat sini kakak tunjukkan kenapa dia tak pecah. Okey. So nampak kan? Yang ni dalam dia ada besi. So yang ni tak ada. So, sebab itulah yang ni tak patah. Okey nampak kan? Ada besi. Okey. So daripada ni kita tahu konkrit ni kuat dari segi mampatan. Manakala tulang ni kuat dari segi tegangan. So
dalam pembinaan struktur kerangka kita perlu kedua-duanya. Adik. Hai adik di rumah atau di sekolah. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita akan buat hand sculpture di Makmal UTM. Okey, hand sculpture ini disediakan oleh Green City and Construction Research Group. Kat sini kita ada letakkan kita punya website, email, Instagram dan juga Facebook. Adik-adik boleh pergi ke laman web kami, pergi ke Facebook kami ataupun hantar ke email untuk melihat perkembangan kumpulan kami. Okey, jom kita lihat dalam ni ada apa. Jom kita buka adik-adik. Buka. Jadi cari dekat di sini dan buka. Okey. Dan tarik keluar kotak ni. Okey, jom kita buka sama-sama. Wah, banyak barang dalam ni. Doktor, dalam ni ada apa dah kecil? Tengok semua, dalam ni ada apa? Ada simen, ada 3 beg pasir dan juga sarung tangan. Okey. Sebelum kita mulakan, mari kita pakai sarung tangan ni sama-sama. Okey, kita juga ada apron kat sini. Siapa dah siap? Okey, yang dah siap boleh ambil apron ya. Apron dekat bawah sekali, bawah sikit. Masukkan ya, buka dulu. Di bahagian kepala dulu. Yang tak boleh panggil doktor. Doktor tolongkan. Okey, so kita akan menggunakan mortar. Mortar ini bermaksud kandungan simen dan juga pasir. Okey, so kita akan gunakan nisbah 1:3. Bermaksud 1 simen dan 3 1 simen dan 3 pasir. Okey, untuk basuhan kita perlu masukkan partikel yang paling besar. So antara pasir dengan simen, partikel mana paling besar? Pasir. Okey, jadi kita perlu letakkan pasir dahulu. Jom. Okey, buka perlahan-lahan. Jangan tumpah. Benda ni seal tepat ni nak buka. Buka. Dah buka dah. Ambil bekas ni. Tengok di sini adik-adik. Letak di depan. Siapa yang tak boleh? Tak apa. Saya boleh tolong. Okey. Jadi saya dah buka. Tengok saya. Dan tuang di sini. Tuang di tengah-tengah bekas. Okey. Siapa yang tak boleh? Doktor boleh tolong. Lepas kita letak pasir, kita akan buka simen dan masukkan simen ke dalam kotak. Okey, sudah selesai? Mari kita gaul sampai sebati. Dia dah tengok. Bagi ke tak? Dia bagi dia ni. Perlahan-lahan bagi. Okey? Nampak lagi. Ya, bagi dah tengok. Ikut sebagi lagi. Sebagi supaya. Sikit lagi. Okey, dah elok tak? Sekarang, cuba adik angkat dekat plastik yang ada tulisan aras air ataupun water level. Okey, so mari kita masukkan air ke dalam plastik ini. Masuk dalam okey. Kita begini. Apa adik-adik buat doktor konkret? Itu nak buat hand sculpture, doktor. Menariknya.
Ambil tadi. Lagi, ya. Ini tu garis. Boleh adik. Tadi Adik buat. Tadi ada garis, ini garis. Ini ya. Tengok sampai ke aras. Ah. Very good. Okay. Adik boleh masukkan dalam ni. Masukkan adik. Nanti ikut dalam. Okay. Adik pula. Masukkan perlahan-lahan. Okey. Masukkan. Okey. Sekarang apa doktor dah masuk dah ni? Okey, lepas masukkan air ke dalam bekas, kita gaul sehingga sebati. Gaul. Macam orang masak-masak je. Okey, very good. Gaul sehingga sebati. Okey, adik-adik dah siap ke? Tak dengar lah, dah siap ke? Okey, sekarang kita akan letakkan tangan kita di dalam konkrit. Tetapi pastikan tangan adik buka seluas-luasnya. Okey? Tangan kanan, cuba tunjukkan doktor tangan kanan. Okey? Dan letakkan di tengah-tengah konkrit secara perlahan-lahan dan biarkan selama beberapa saat. Tekan sekuat-kuatnya. Doktor konkrit, betul ke saya buat ni doktor konkrit? Tangan saya tenggelam ni. Cantik lah tu. Maksudnya bagus. Okey? Dan sekarang kita angkat perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Wah, cantik tak? Cantik tak? Apa sahaja tak jadi? Alamak. Kenapa doktor konkrit kita ni tak jadi? Sebab air dia terlebih. Jadi pastikan adik-adik di rumah air tidaklah terlalu banyak. Jika tidak, menstruksi air tidak akan jadi seperti doktor konkrit Syirif. Okey, setelah tangan diangkat, jangan angkat kotak selama 2 jam. Biarkan di atas permukaan sehingga kering sedikit. Okey, bye. Alah, dah habis dah program kita. Tak apa. Kami semua berharap segala ilmu dan segala pengetahuan yang kami curahkan kepada adik-adik dapat dimanfaatkan pada masa akan datang. Amalkannya di rumah, okey? Kami dari Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur serta penaja kami, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, guru-guru dan ibu bapa yang menyokong program kami sepanjang hari ini. Diharap adik-adik dapat menimba dan mengamalkan ilmu yang diperolehi dan akan menjadi superhero Semen Vero. Sehingga kita berjumpa lagi adik-adik. Bye!